Kita umum lagi datangnya daripada anggota, sama ada tangan ke kaki ke. Baik. Nabi dulu kata ikhtiar itu datang dari hati, mana bahagian hati. Manakala usaha bahagian zahir. Ikhtiar bahagian batin, usaha bahagian zahir. Jadi apabila berlakunya di zahir tangan, masalah berlakunya di zahir kaki, masalah berlaku sesuatu perbuatan. Umpama di kaki kita berjalan, kaki kita tu tersepak sesuatu, umpama batu, masalah kayu, masalah. Maka di sini bahasa kita pun terbit bercakap tak sama bahasa kita. Mana nak panggil sepak ke tersepak? Ini tertanya dulu pada adakah semasa berlaku di kaki kena batu tu, nak tanya kata dari hati kita tu ada ke tak pilihan? Kalau yang berlaku kaki kena batu dengan hati tidak ada pilihan hati, maka itu Melayu kita panggil apa? Tersepak. Melayu panggil ke tak sepak? Tak panggil dia, bahasa dia panggil tersepak. Tapi kalau sengaja akik kaki pupuk, tu panggil apa? Tu sepak, jangan sabdu lah. Kalau sepak lain dari hati. Sepak mari daripada tersepak tadi. Kalau tersepak mana tidak mari daripada hati. Yang ini tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar. Hanya berlaku di zahir anggota kaki, panggil tersepak. Begitu juga kalau berlaku di tangan, masalah kita lagi. Kita jadi gitu. Panggil apa? Ini panggil apa? Panggil tampak. Tapi kalau tidak sengaja gitu, dia panggil tertapak. Berarti kita jaga idgham tapak. Tidak sengaja tapak. Mari pada tertapak. Ini bahasa surat macam tu, bahasa tempat tapak. Nikit tapak dengan tidak sengaja, nikit tersepak dengan tidak sengaja. Ini orang panggil tidak ada ikhtiar. Itu panggil af'al al-idtirariyah. Panggil al-idtirariyah. Dengan tergerasi, dengan tergerasi dengan apa dia dari Allah semata-mata. Walaupun sama aja berlaku, tapi oleh kerana tidak ada pilihan mari daripada hati. Adapun kita sengaja akak tangan ataupun akak kaki letak sesuatu, itu lebih mari sepak ataupun tapal. Maka itu panggil berserta dengan hati kita mau. Hati kita mau, hati kita kehendak. Maka panggil perbuatan yang berlaku tu panggil perbuatan yang ikhtiyari, sebab berserta dengan hati. Apabila di situ dah kembali pada soal tadi, adakah nak boleh panggil makhluk ataupun amru i'tibari tanya tadi? Di sini berhadap pada kita kena reti khalaqa pula. Kalau khalaqa dengan mana aujada, itu dia panggil perkara hadap pada wujudi, perkara yang bahasa ada. Kalau khalaqa dengan mana qaddara, itu umum. Qadar mana? Melakukan. Maka ikhtiar tadi semata-mata keluar daripada pilihan hati. Mari daripada pilihan hati, mari daripada kehendak hati. Kehendak kita tu, adakah Allah Ta'ala kehendak? Kehendak kita tu, adakah Allah tu menentu atau tidak? Cuba jawab situ dulu. Kita nak main kehendak di kita tu, adakah semata-mata kita ke dari Allah? Dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak berlaku sendiri. Kalau gitu, apabila Allah berlaku, kalau murad kata makhluk dengan mana maqdur, muqaddar, maka sah panggil makhluk. Kerana perkara yang dimelakukan oleh Allah. Allah tak melaku, maka tak berlaku. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun.
Maka boleh panggil makhluk, yakni makhluk yang muqaddar, allazi qaddara fahada. Amr i'tibari, iyalah. Dia semata-mata mau kita itu. Nah, ada apa kalau tilik pada perbuatan Allah Ta'ala berlaku dalam diri hasil suatu perbuatan, itu poin-poin kata perkara wujudi. Perkara wujudi, perkara yang bahasa ada. Itulah. Itu antara. Ayat kedua apa tadi? Ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim, sadaqi tanjizi hadis. Suluhi mari daripada masdar salaha yaslahu, suluhan salahan sulhan, banyak ke masdar salaha, cuma ambil guna suluh. Salaha yasluhu suluh. Maka ta'alluq suluhi, ta'alluq sakut paut dengan sifat yang bertaklid, sifat khas dengan sifat ma'ani dalam istilah usuluddin. Sifat yang bertakluk iaitu sifat ma'ani. Dia pun bukan semua hayat tak bertakluk bi syai'in, tak takluk dengan sesuatu. Jadi pada asal ta'alluq, kata daripada ta'allaqa, asal mana apa? Berkaitan. Berkaitan dengan sifat qudrat, buat, mengada atau meniada. Berkaitan dengan sifat ilmu, tahu, nyata. Berkaitan dengan sifat iradah, menentu. Berkaitan dengan sifat sama, pendengar, iaitu dengar, mendengar. Berkaitan dengan sifat kalam, berkata, iaitu berkata, bercerita, beroyak. Dia panggil ta'alluq. Dia panggil sakut paut dengannya, itu ta'alluq. Kali itu apabila dia bersangkut dengan qudrat, tubik mari ada kalau dia panggil ta'alluq yang suluhi. Apa suluhi? Patut. Patut. Solh, patut. Ada kata ni kata patut badan. Sedia kalau apa patut? Masalah kita mempunyai rank. Sini panggil rank tak? Panggil rank kita ada rank. Dengan sebab ada rank, kita tu mari ada kekuatan, gagah ke sana panggil. Sini kita ada tenaga. Sana panggil gagah. Kuasa dah. Gagah, kuat, kuasa, tenaga. Dengan sebab kita ada rank, jika ada tenaga. Sebenarnya bukan ada, dia panggil murid tibari, tapi dia bila ibarah payah nak bercakap, kata bila ada pun. Bila kita ada rank, ada tenaga. Bila kita ada rank, adalah kekuatan gagah kuasa. Sebenarnya bukan ada, kerana murid tibari dah. Jadi patut tu bila lagi? Allah bersifat dengan qudrat sedia, bukan? Kerana tak ada semua sifat zat Allah Ta'ala qadim. Siapa yang cakap baru semua zat Allah itu sedia, dan segala sifat bagi zat Allah itu qadim, sedia semuanya. Kemudian apabila Allah tu bersifat dengan qudrat tu sedia, takluk sakuh pak dengan qudrat tu pun sedia. Sakuh jalan mana? Suluh. Pada jalan patut bagi Allah nak buat, patut tak buat. Patut kok buat tak buat tu, patut tu sedia kalau lagi. Supaya kita ada rank, tamanya ada tenaga, patut bagi kita nak memikul, tak memikul patut. Sama ada ketika pikul, tak pikul barang pun patut bagi kita, sebab kita ada tenaga. Dia panggil suluh, panggil. Ataupun kita panggil padan, nasabah. Barang berat 50 kilo. Rank kita sekarang ni padan ke tak? Padan yang kita, dia panggil suluh. Sama ada pikul sungguh, tak pikul, tanggung, tak tanggung, cukup kira, maknanya patutnya kita. Tadi kata padan. Barang berat tu dengan kita sekarang ni padan. Padan dengan kabar padan. Itu panggil suluh nama lagi. Maka patut tu bila? Sedia. Patut bagi Allah mengada, patut juga bagi tak mengada. Patut tu sedia, itu panggil suluhi qadim. Adapun tanjizi, melulus dan melaku sungguh, tak ada sedia, tak ada buat sedia.
Melaku hanya baru ya. Apabila sampai masa dia menentu nak buat, maka dia buat adalah mengada. Mengada tu baru. Tu kata tanjizi hadis. Tak ada tanjizi qadim bagi kudrat, tak ada. Dapat mengada sedia nak sawan mana? Kerana makna sedia ni makna la awwala laha la awwala liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya. Kalau itu makna baru ni mana apa dia? Makna baru ni wujuduhu ba'da alami. Ada berlaku kemudian pada tidak. Maka bila cakap dalam masalah mengada, apa makna mengada? Ambil daripada Arab ijad, khalq bermakna ijad, yakni ibrazul mungkin minal adam ila wujud, melahirkan mungkin dari tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada, mesti kita kata melaku ialah baru. Tak ada melaku sedia. Kalau kata menjadi sedia, mana tersawar dengan luar. Kerana reti perkataan menjadi ni mana dulunya tak ada. Apabila menjadi, barulah jadi. Belum menjadi, tak jadi. Maka bila kata menjadi, diri menjadi sendiri ialah makna dia tu baru. Dipanggil tanjizi hadis. Adapun tanjizi qadim bagi iradah, bagi ilmu. Sifat iradah Allah menentu sedia. Ilmu tanjizi qadim Allah tahu sedia kada. Dia tanjizi qadim nasbah ilmu ada. Tanjizi qadim nasbah iradah ada. Ada bersifat qudrat tak ada, tanjizi qadim tak ada. Suluhi qadim dan tanjizi hadis. Soal lagi dipanggil qabdah, dalam genggaman Allah. Semua perkara dalam genggaman Allah. Sampai Nabi dia suka sangat sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan dia diriku di dalam genggamannya. Dalam genggamannya. Bila dalam genggamannya ikut dia nak mengekal siapa yang nak mengekal, dia nak menghilang siapa dia nak menghilang, dalam genggaman dia. Sampai qabdah. Itu yang dia cara ta'alluq dah. Manakala kata syekh bil quwah bil fi'il tu kita kena cakap lagu ni. Bil quwah dengan mana menepati, bil fi'il dengan mana sungguh. Misalnya mana? Buat sungguh. Ni tak buat sungguh, menepati. Ni kena misal fiqh. Misalnya kita mengaji fiqh, setengah daripada syarat nak sah rukun qauli, rukun bacaan seperti baca Fatihah, takbir dan tahiyah dan sebagainya, salam, iaitu di antaranya ayyusmi'a nafsahu, bahawa memperdengarkan diri sendiri. Tak sah kita duduk tak ada dengar baca Fatihah, takbir, ada jadi mulut. Kata mu dah baca apa pun tak ada dengar. Kata dengan dia, mu tak dengar, aku sendiri pun tak dengar. Itu dia lah. Mu nak dengar, aku sendiri pun tak dengar, aku hanya baca. Maka batu tu tak sah bacaan. Sebab syarat dia kena ayyusmi'a nafsahu. Apa tu kalau ngaji dan tahu saya kata rukun qauli tertakluk dengan sama, rukun fi'li tertakluk dengan basar. Jadi sakut kau dengan dengar. Sebab tu sekuat-kuat kena dengar. Kata apa? Sekuat-kuat kena dengar diri sendiri. Lepas tu nak dengar tu dengar setara mana? Dia faham pula. Ada sound dengar bil quwah, ada sound bil fi'li. Khilaf pula ulama situ. Syaratnya kena dengar ke diri sendiri. Nak dengar sungguh kau menepati pun tak apa dah. Dia panggil dengar bil fi'li bil quwah. Macam mana dengan bil quwah? Macam mana dengan bil fi'li? Seperti dengar sungguh kan ada kata dengar sungguh ni panggil dengar bil fi'li. Hak dengar bil quwah macam mana? Masalah kita tengah-tengah ada sembahyang, ada solat, hujau apa? Bila hujan lebat, atas rumah kita Zain. Si Zain. Tegak kita baca yang sebab hingga banget ya kita ambil, yang sebab hingga banget bising tu menyebabkan kita tak dengar bil fi'li, tapi bil quwah dengar. Apa pula? Sekira kalau tak hingga banget nak cari dengar, dia panggil dengar bil quwah. Cukuplah.
Satu ulama kata cukup lah. Kita tak payah kita adalah lawan dengan Zain tak lah. Awak kau jauh kita musim-musim tak mesti begitu, kerana dengan bil kuah cukup lah. Kalau tak sabit dengan hingan banyak, tak sabit dengan basic, setara tu dengar tak. Tapi kata setengah tak nak dengan bil fi'li, arti kena perdelah lagi, kena menyaringkan lagi. Apabila bising datang, kena menyaringkan lagi. Itu beza sam bil quwwah, sam bil fi'li. Kita kena saling bercakap dengan bil fi'li, dengan sungguh, dengan bil quwwah, dengan menepati dengan. Kalau tak sebab dengan bising, nak cari dengan paling dengan bil quwwah. Nampak? Perkara tuli dengan bil quwwah. Kalau dia tak tuli dia dengar. Kita cakap lah, nyari kan, itu lebih kurang. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada masalah pembahagian tauhid. Sebahagian pengajian itu pada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Adakah itu ada dalam pengajian Ahlussunnah ataupun tidak? Yang kedua, sebahagian mereka itu menyatakan apabila tauhid itu terbahagi tiga seperti itu, maka bagi orang-orang kafir itu adanya tauhid rububiyah, kerana berdasarkan ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jikalau kamu bertanya kepada mereka yang hai Rasulullah, siapakah mendirikan langit dan bumi, nescaya berkatalah mereka itu Allah. Jadi bagaimanakah kupasannya? Sekian, terima kasih. Sebab itulah masalah dia kena tauhid semuanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan selalu kita duk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tauhid arti mengesahkan, wahada yuwahhidu tauhid, mengaji surah ba' tam'il, wahada yuwahhidu tauhid arti mengesahkan. Apa makna mengesahkan? Kalau kita bahas di segi lughah, mengesahkan berarti sebelum pada kita mengesah, mana sebelum tu berbilang. Itu mana mengesahkan. Kalau kata mengesahkan Tuhan, bermaknanya sebelum tu mana Tuhan tu berbilang. Kita mengesahkan, cabut tinggal sah. Itu mengesahkan, yakni kena hurai pula. Apa makna mengesahkan? Yakni bahawa kita iktikadkan Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Itu makna mengesahkan. Bukan makna kata hak berbila kita cabut tinggal sah, bukan. Mengesah makna kita iktikadkan bahawa Tuhan itu yang Maha Esa. Esa pada apa? Kalau usuluddin dia bagi tiga juga. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada segala perbuatan. Dia bercakap macam tu. Jadi tumpu kelik kepada iktikad Allah itu esa, zatnya Maha Esa, dengan bahawa ternafikan munfasil dari istilah dia panggil, yakni dengan bahawa kita pegang tidak ada yang kedua lain daripada Allah yang jadi dua pada jadi Tuhan, tidak ada, hanya Allah je. Esa pada zat. Satu lagi dah usuluddin hura. So pada zat, dengan mana zat Allah tidak bersusun, tidak terima bagi. Kerana yang bersusun, yang terima bagi itu tidak panggil esa macam zat kita ni. Walaupun panggil seorang, tak kata kan, seorang panggil esa juga, tapi dari segi maknanya, oleh kerana zat kita bersusun, terima bagi, maka tak panggil esa. Allah Ta'ala esa. Bila esa, artinya tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah, dan zat Allah tidak terima bagi, tidak bersusun. Dua atau lebih. Kalau kita takut kita faham kata agar itu kecil, tidak mukhalafatu pula. Sekarang pula laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dah usuluddin cakap macam tu. So pada sifat,
Dengan mana tidak ada sifat yang lain seperti sifat Allah. Kalau sifat kudrat, tidak ada sifat kudrat bagi yang lain seperti kudrat Allah. Pada pula memberi bekas daripada ada, tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Tidak, hanya ada mufakat pada nama, tak apa. Kita ada kudrat. Tidak ada sifat ilmu bagi yang lain daripada Allah seperti ilmu Allah pada meliputi segala-gala. Tidak, hanya ilmu kita tak dapat tahu mereka, Allah jauh tahu. Maka apa yang mufakat pada nama saja. Sebab tu sah kita panggil Zaidun alimun, Zaid seorang yang alim. Tak ada apa. Allah alimun, Zaid alimun, dia panggil mufakat pada nama. Ini tiga kita pada sifat. Tidak ada di yang lain sifat seperti sifat Allah pada ta'aluknya. Dan sifat Allah itu sekarang. Itu pada sifat. Bukan kata kudrat Allah dua, iradat Allah dua, tak. Hanya satu-satu itu pada sifat. Itu suruh dimulai. Kemudian pada perbuatan. Itu tu tiga rupa masalah. Pada perbuatan dengan makna segala perbuatan semua tu banyak, yang membuat hanya Allah saja. Dia panggil muttasil pada af'al. Itu wajib. Sungguh. Adapun pada satu lagi pada perbuatan dengan makna tidak ada bagi yang lain berkah pada segala perbuatan. Kongsi dengan Allah. Itu pada perbuatan. Ada pun satu lagi perbuatan tu perbuatan banyak juga banyak pada buat. Itu mustahil juga atas Allah. Karenanya pada perbuatan. Itu dalam usulin dia hurai macam tu. Tiba-tiba dengar pula tauhid rububiyah. Ada yang bagi kot tu pula. Tauhid terbagi pada tiga. Tauhid